Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda kini sekarang bersama kami di FB Live Kementerian Kesihatan Malaysia bersama saya Dr. Nur Izran Hanif, pakar perubatan keluarga dan rakan setugas saya. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dr. Nur Hafiza, pakar perubatan keluarga daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Nur Izran Hanif, pakar perubatan keluarga dan rakan pada hari ini kita akan membicarakan tentang isu terkini wabak COVID-19. Maka pada hari ini kita akan membicarakan untuk mengenali apa itu wabak COVID, apakah gejala-gejalanya, bagaimana ia tersebar dan langkah-langkah pencegahan. Okey, mungkin Dr. Fiza boleh terangkan dulu apa itu COVID-19 sebenarnya ya? Okey Dr. Hanim, seperti mana yang kita tahu sekarang ni memang ramai orang sebenarnya risau kan dengan keadaan sekarang ni yang kita kata pandemik ataupun sangat meluas dekat seluruh dunia ni. Jadi coronavirus ni seperti mana yang kita tahu sebelum ni pernah ada wabak-wabak ataupun kes-kes macam MERS-CoV SARS-CoV itu pun sebenarnya salah satu ataupun kita kata antara penyakit yang disebabkan coronavirus. Okey. Cuma coronavirus yang tahun 2019 ni adalah yang baru dijumpai dan kita kata baru bermula yang bulan 2019 hari itu di Wuhan, China. Okey, dan dia adalah kumpulan yang sama dengan MERS-CoV dan juga kita kata SARS lah. Tapi sebenarnya coronavirus ni dia ada banyak. Mungkin dia boleh menyebabkan macam common cold yang biasa, yang kita kata mild ataupun tak berapa teruk, dan mungkin ada spektrum yang lebih teruk lagi yang disebabkan oleh MERS-CoV dan juga SARS jugalah. Okey. So mungkin gejala-gejala yang biasa dialami oleh pesakit-pesakit wabak COVID ni yang terutamanya ialah demam, batuk kering, sakit tekak, dan kalau yang pesakit yang bergejala tahap yang lebih teruk mungkin ada sampai sakit dada atau susah bernafas. Ini adalah yang diperhatikan di kalangan pesakit-pesakit yang berlaku di China dan di merata seluruh dunia lah. Jadi diharap penonton di luar sana lebih faham tentang gejala-gejala COVID lah. Macam mana dengan kalau sesama dan bersin Dr. Fiza? Okey, kalau kita tengok daripada kes-kes report ataupun kes-kes yang dilaporkan sebelum ni di negara lain lah, kalau kita tengok 90% sebenarnya mereka yang dijangkiti COVID ni sebenarnya mempunyai demam, dan mungkin 70% adalah batuk. Okey, dan yang lain-lain tu macam Dr. Hanim kata tadi, kalau teruk baru ada susah nafas lah ataupun sakit dada. Tapi kalau kita tengok daripada kes-kes sebelum ni, untuk sesama ataupun rasa hidung tak selesa, tersumbat, itu mungkin kita kata salah satu simptoms juga. Tapi kalau dia sesama sahaja, kita kata dia bukanlah orang kata simptom yang utama untuk penyakit COVID ni. Betul tak Dr. Hanim? Ya, betul begitu. Dan mungkin kita patut ulang semulalah tentang cara transmisi COVID ni supaya rakyat lebih memahami dan dapat melakukan langkah pencegahan yang sepatutnya lah. Okey, COVID ini dia menjangkiti saluran pernafasan kita. Oleh itu dia cara merebak dia ialah melalui titisan atau dalam Englishnya ialah droplets lah. Droplets ni apabila seseorang yang ada gejala dia batuk atau bersin, titisan air itu akan terkeluar dan boleh menjangkiti orang yang berada di sekelilingnya. Sebab itulah sekarang ni kita amalkan jarak sosial yang selamat, social distancing. Kerajaan memang sangat menekankan perkara ini sebab ini adalah salah satu langkah pencegahan yang amat-amat terbukti berkesan. Dr. Fiza mungkin boleh tambah lagi apa lagi cara-cara pencegahan yang sepatutnya kita buat, atau mungkin kita boleh demo sikit social. Boleh Dr. Hanim. Macam mana yang dikatakan 1 meter tu ya? Okey. So lebih kurang macam ni lah. Kalau kita depakan tangan dua-dua orang ni, lebih kurang kita kata 1 meter adalah social distancing yang baik lah. Okey. Kalau perasan di Pasaraya sekarang pun dah banyak pengurus-pengurus yang meletakkan tanda-tanda seperti tip di atas lantai supaya kita lebih prihatin dengan jarak selamat tu. Ya, betul tu Dr. Hanim. Apa langkah-langkah lain lagi yang kita boleh lakukan untuk mencegah COVID ni sebenarnya Dr. Fiza? Okey. So selain daripada social distancing yang tadi Dr. Hanim bagi tahu tu, mungkin kita boleh praktis cara basuh tangan yang betul dan regular dan selalu, maksud saya. Okey. So basically sebenarnya kalau kita basuh tangan dengan air dan sabun pun sebenarnya dah mencukupi kan Dr. Hanim? Tapi kalaulah katalah pada masa tu kita keluar tak ada sinki, tak ada air, tak ada sabun, dan mungkin kita boleh guna hand sanitizer ataupun pencuci tangan yang berasaskan alkohol. Kan Dr. Hanim? Jadi kita utamakan gunakan air dan sabun, terutamanya sekarang kita semua berada di rumah kan. Jadi kita duduk di rumah, amalkan basuh tangan dengan kerap, cara yang betul.
Okey, apa lagi yang kita perlu lakukan Dr. Fiza selain daripada basuh tangan, social distancing? Okey, so sekarang ni kita tengok banyak orang yang mungkin agak panik lah cari mask dekat farmasi kan. Jadi semua orang kalau boleh nak pakai mask walaupun dia tak ada simptom COVID ataupun kata simptom batuk ataupun demam ya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada WHO, sebenarnya mereka ni menggalakkan penggunaan mask secara bijak. Betul. Okey, sebab kita tak nak kita ada masalah kekurangan mask dan betul. orang yang lebih diperlukan tu pula tak ada mask. Okey, so tapi berbeza pula dengan orang kita kata staf kesihatan lah. Staf kesihatan ni dia memang perlu melindungi diri dia untuk daripada dapat penyakit daripada pesakit, dan mungkin kita ni terlibat dengan orang kata prosedur-prosedur yang melibatkan partikel ataupun aerosol daripada pesakit tu untuk keluar di udara. Jadi kita sebagai kakitan kesihatan memang akan pakai mask walaupun tak ada simptom untuk protect diri kita. Tapi kalau untuk public, kita nasihatkan kita utamakan orang yang ada simptom dan pakailah dengan bijak supaya kita tak kekurangan mask, orang pun tak panik. So orang yang lebih memerlukan tu akan dapat mask. Betul, betul. Tepat sekali. So okey. Sekarang ni untuk sesiapa yang tidak sempat bersama kami dari awal tadi, saya ulangi semula, kita sekarang bersama FB Live di Kementerian Kesihatan Malaysia bersama kami 2 orang pakar perubatan keluarga untuk membincangkan isu terkini wabak COVID-19, terutamanya tentang gejala, transmisi dan cara-cara mencegah. Okey, mungkin dah ada soalan-soalan atau Dr. Fiza mungkin boleh semak. Okey, mungkin kita boleh tengok soalan. Sedikit soalan. Alright. Okey. Dah agak banyak soalan ya Dr. Hanim kita tengok daripada awal. Okey, dengar kata ada gabungan antibiotik yang sudah berjaya di China dan sudah dihantar ke Australia untuk kajian lanjut. Malaysia boleh cuba? Okey. Macam mana dengar rawatan? Saya nak tekankan di sini, mungkin rakyat kurang faham istilah antibiotik. COVID-19 ni seperti yang kita tahu ialah coronavirus. Antibiotik ialah ubat untuk melawan bakteria. Jadi ia adalah memang dua kategori yang sangat berbeza, patogen atau kuman yang sangat berbeza. Jadi antibiotik sebenarnya tidak melawan coronavirus, tidak merawat coronavirus. Walau bagaimanapun ada kadang-kadang pesakit yang mengalami COVID-19 ni dia ada yang kita panggil co-infection. Maknanya dia ada jangkitan daripada bakteria lain juga yang berada di hospital tu. Mungkin dia memerlukan rawatan antibiotik sebagai rawatan tambahan, tapi bukan rawatan utama untuk coronavirus. Okey, mungkin kita boleh teruskan soalan seterusnya Dr. Fiza. Okey, so kalau kita tengok ni ada pertanyaan daripada dia kata adakah batuk sahaja merupakan simptom COVID? Okey, jadi ini saya ulang semula lah seperti yang Dr. Fiza cakap. Berdasarkan data yang diperolehi, batuk ialah antara gejala utama yang terdapat pada 70% pesakit yang mengalami COVID. Tetapi itu antara gejala utama, tapi tak bermakna kalau tak ada batuk itu tak ada COVID, dan tak bermakna juga kalau ada batuk itu ada COVID-19. Jadi sebab itu perlu pemeriksaan doktor lah. Okey. So saya rasa kat sini yang pentingnya kan Dr. Hanim, mungkin kita boleh bagi tahulah pada orang dekat luar sana, sebab sekarang ni kita tengok kebanyakan kes positif yang ada dekat Malaysia ni kebanyakannya adalah berkaitan dengan kontak rapat, betul? Ya, betul. Ataupun yang balik daripada luar negara, daripada negara-negara yang berisiko. Jadi kalau dia ada batuk dan dia ada risiko tinggi untuk mendapat COVID seperti ada kontak rapat bersama orang yang positif COVID ataupun positif. Ya, betul. Dan juga ataupun balik daripada luar negara yang daripada negara-negara yang berisiko. Okey. Jadi kalau keadaannya begitu, mungkin kita patut fikirkan pasal COVID lah. Tetapi kalau tiada risiko tu, mungkin kita kata risikonya rendah. Ya, betul. Okay. Jadi kalau penonton di luar sana yang mana yang ada bergejala sekarang ni, saya rasa agak ramai yang risau sekarang ni. So kita kena tengok risiko lah. Kalau risiko memang betul ada kontak rapat macam Dr. Fiza cakap, ataupun baru balik dari luar negara yang terjejas, kita perlu buat pemeriksaan selanjutnya. Okey. So kita tengok soalan yang seterusnya, Dr. Hanim. Kita Kita tengok ada yang tanya ni, dia kata macam mana yang dikatakan dengan close contact? Macam mana dikatakan dengan close contact, dan biasanya berapa lama simptom tu baru muncul selepas dia jumpa dengan kontak rapat tu lah. Okey, close contact ni didefinisikan kontak rapat ialah yang berada dalam jarak kurang dari 1 meter dengan pesakit tersebut dan ada exposure, ada pendedahan selama lebih 15 minit. Maksudnya contohnya
rakan keluar bersama makan, duduk satu meja yang memang rapat tak sampai 1 meter dan duduk makan selama lebih setengah jam, itu ialah kontak rapat lah. Ataupun dalam kawasan yang tertutup, contohnya kalau dalam bilik yang kecil seperti bilik mesyuarat, menghadiri mesyuarat yang sama tetapi tidak berada dalam jarak 1 meter tapi berada dalam kawasan yang tertutup selama lebih 2 jam, itu juga boleh dikira sebagai kontak rapat. Okey, jadi mungkin supaya penonton lebih jelas lah maksud kontak rapat ni. Okey, betul tu Dr. Hanim. Sekarang ni kalau kita tengok kan pada data yang KKM keluarkan, kalau kita tengok kontak rapat ni sebenarnya yang mempunyai kita kata tahap positivity yang tinggi lah. Maksudnya 10% daripada kontak rapat tu akan jadi positif berbanding kalau kita tengok PUI tu cuma dalam 5% sahaja. So kontak rapat ni saya tengok main peranan penting lah terhadap orang kata pengesanan positif patient lah dalam COVID-19 ni kan. Sebab itu kita kena tekankan sesiapa yang bergejala sila guna topeng muka. Tapi alhamdulillah dengan arahan kerajaan sekarang ini, dengan perintah kawalan pergerakan, kita semua duduk di rumah, tidak keluar tanpa apa-apa urusan yang penting, jaga jarak yang selamat, amalkan basuh tangan dengan kerap dan guna topeng hanya kalau bergejala. Okey. So ni ada soalan lagi ni, dia kata, doktor, masa bila kita nak tukar mask? Boleh tak pakai mask tu berulang kali? Okey. Kalau mask yang 3-ply surgical mask topeng muka pembedahan yang biasa tu yang kita dapat, dia sepatutnya boleh guna sehingga 8 jam. Walau bagaimanapun, kalau orang yang bergejala tu bersin atau batuk dekat mask tersebut, memang kena terus tukar. Penggunaan mask ni pun kita kena berhati-hati ya. WHO sebenarnya dia ada letak video di website dia cara penggunaan mask, cara pemakaian, sebab kita tak nak tangan kita pegang kawasan muka supaya ada risiko jangkitan. Jadi cara pakai mask, lepas pakai dah betulkan, and then bila nak buka kita kena buka dari tepi, bukan kita tarik dari depan atau sentuh kawasan muka. Lepas tu kita terus buang dalam tutong yang bertutup dan terus basuh tangan. Kalau kita amalkan cara ini, insya-Allah kita memang akan kurangkan risiko jangkitan tersebut. Jadi mask kena pastikan kalau bergejala, ada batuk, ada bersin, bila dah rasa dia basah sikit tu memang kena buang, kena tukar. Betul tu Dr. Hanim, sebab saya tengok kadang-kadang ada orang dia memang pakai mask dah cantik lah maksudnya. Cara yang betul. Tapi mungkin dia punya dekat tempat hidung tu besi tu ya. Sepatutnya dirapatkan ikut mold ataupun kita kata ikut bentuk hidung tu supaya tak ada droplet yang boleh masuk ke dalam hidung tu. Satu lagi, bila dah pakai mask tu, kalau kita dah pegang kan benda-benda yang mungkin terkontaminasi ataupun terdedah kepada virus ni, kita garu pula hidung dekat dalam mask ataupun garu pula sentuh muka kita dekat dalam mask, so dia dah tidak efisien lagi lah penggunaan mask tu. Sebab itu sangat penting untuk kita tidak pegang kawasan muka jika tidak perlu, dan setiap kali nak pegang, basuh tangan. Itu sahaja yang perlu kita buat, basuh tangan, air dan sabun. Tak perlu hand sanitizer. Kalau kita berada di rumah, kita berada di tempat yang ada bekalan air dan sabun. Okey, Dr. Hanim, tu adalah soalan tadi sebab kita dah sebut pasal aerosol kan. So mungkin ada yang kurang faham aerosol tu apa. Kalau aerosol ni terjadi, maksudnya macam tadi saya katakan batuk dan bersin tu dia keluar titisan, dan dia jarak dia untuk menjangkiti orang adalah dalam jarak 3 kaki atau 1 meter sahaja. Tetapi bila di klinik kesihatan atau hospital atau tempat-tempat fasiliti kesihatan yang ada membuat sebarang prosedur, contohnya kita bagi nebulizer ataupun oksigen yang tinggi, high flow mask, dia memang boleh menyebabkan titisan tu berterbangan di udara. Ini yang kita panggil aerosolized procedure. So sebab itu kekitangan kesihatan memang kita kena sentiasa pakai mask sewaktu bekerja, sebab kita terdedah, kita tak tahu. Sebab mana tahu kadang-kadang pasien yang ada asma datang dengan serangan asma yang teruk, perlu nebulize, tapi kita tak tahu dia punya sejarah perjalanan ke luar negara, kita tak tahu dia ada kontak rapat. Sebab itu sangat penting kita kena guna precaution lah di klinik kesihatan. So itu yang dimaksudkan sebagai aerosolized apabila berlaku prosedur sahaja. Bukannya orang berjalan-jalan di luar dan batuk dan bersin, itu dia orang kata yang takut airborne tu kan. Bukan begitu. Jadi harap supaya kita jangan mudah panik. Kita baca airborne, jadi kita dah takut. Jadi kita kena faham apa maksud bila terjadinya airborne aerosol itu. Okey. So itulah bila kita sebut pasal macam mana cara jangkitan kan, mungkin ada orang risau kalau kita boleh dapat dekat udara-udara ni lah virus COVID ni Tapi kalau kita tengok pada saya baru terbaca lah tentang kajian awal lah tentang kita kata COVID-19 ni, sebenarnya banyak lagi yang tidak kita ketahui sebenarnya sebab dia sejenis virus yang baru. So kalau kita tengok virus sebelum ni yang macam MERS dan juga SARS tu, mungkin ada kajian-kajian awal yang dilakukan lah. So
kalau kita tengok SARS katanya macam mungkin boleh kita kata dia kurang infectious daripada COVID, tapi kalau tengok kadar kematian lebih tinggi. Tapi itulah macam ada kajian awal yang mengatakan COVID ni mungkin boleh berada di udara untuk 3 jam. Tapi kalau kita tengok kajian awal tu hanya dibuat di dalam lab. So kita tak tahu lagi kalau persekitaran yang berbeza, keadaan yang berbeza, adakah dia mempunyai orang kata ciri yang sama ataupun tidak. Kalau kita tengok dia dengan SARS dengan MERS, memang secara genetiknya mungkin lebih kurang sama dalam 80%, 90% macam tu. Tapi kita tak tahu lagi. Kadar jangkitan dan kadar keterukan jangkitan itu sendiri berbezalah. Jadi kita tak perlu panik dan terus menganggap ini sebagai SARS yang macam dulu teruk. Bila kena jangkitan memang sangat tinggi kadar kematian lah. Okey, mungkin kita tengok soalan seterusnya. Yang ada juga masih yang bertanya tentang mask dah habis stok, dan di sini saya ingin tekankan memang mask ni topi muka guna untuk yang bergejala sahaja. Boleh cuba dapatkan di farmasi, ada juga yang cuba dapatkan dari online, itu terpulang kepada masing-masing. Tapi sebab itu kita rakyat Malaysia kena guna topi muka secara berhemah. Jangan suka-suka guna walaupun tak ada gejala. Ada juga yang pesakit yang bertanya kepada saya, dia menggunakan topi muka di dalam rumah walaupun seluruh isi rumah tu tiada seorang pun yang bergejala. Itu adalah pembaziran. So sebab itu kita tekankan macam mana cara untuk gunakan mask dengan sepatutnya lah. Okey, betul. Memang saya rasa ramai yang bertanya pasal mask ni kan, sebab masing-masing mungkin risau sebab tak ada mask dekat farmasi yang boleh didapati kan, Dr. Hanim? Betul. Okey. So ada juga yang bertanya ni, Dr. Hanim, macam mana dengan rapid test? Dia kata kalau orang yang dah buat rapid test ni dikatakan pernah dijangkiti COVID virus. So adakah dia perlu juga dikuarantin? Okey. Sebenarnya rapid test ni ialah sesuatu yang baru untuk COVID-19 ni. Dia yang kita buat test yang di klinik kesihatan dan hospital yang standard ialah pengambilan swab tekak dan hidung untuk detect antigen. Antigen ialah sebahagian daripada virus tersebut lah. Bermakna apabila orang tu ada jangkitan, walaupun dia belum ada simptom, kita dah boleh detect. Kita dah boleh dapat positive result. Tapi kalau rapid test ni mengambil masa, badan kita ambil masa maybe 5 ke 7 hari untuk mengeluarkan antibody. Sebab antibody ialah reaksi badan kita terhadap jangkitan. Jadi orang itu mungkin sudah ada virus tersebut dalam badan tapi belum ada antibody, dan bila buat rapid test ni nampak negatif, jadi memberikan satu gambaran yang tidak tepat lah. Mungkin orang tu ingat dia tidak ada. So itu sedikit bahaya di situlah, sebab rapid test ni masih baru dan masih dalam kajian. Kalau dia untuk orang yang sudah lebih seminggu, mungkin apabila dia buat rapid test ni, bila positif, itu bermakna dia memang ada jangkitan, tetapi dia bergantung kepada jenis antibody juga. Sebab antibody ada dua, antibody yang masa waktu jangkitan acute dan chronic. Macam orang denggi jugalah, kalau pernah kena denggi, kadang-kadang bila kita buat rapid test denggi tu, dia punya salah satu antibody akan tetap positif. Jadi rapid test ni memang kurang disarankanlah untuk tujuan pengesanan kes. Kita memang amalkan pengambilan swab lah seperti yang sepatutnya. Jadi pasal isu kuarantin ni, kalau kata dia pernah, maknanya dia buat rapid test tapi dia positif, maknanya dia mungkin dah ada jangkitan itulah dalam minggu lepas. Memang sepatutnya kita amalkan perkara yang samalah, kuarantin, jaga jarak selamat, basuh tangan, especially kalau orang tersebut memang ada gejala. Tapi sebenarnya kebanyakan cara dia merebak ialah melalui orang yang bergejala, kan Dr. Fiza? Ya, betul Dr. Hanim. Itulah saya rasa mungkin baik kalau orang yang buat rapid test, katalah dia dah buat rapid test dekat klinik swasta, tapi kita nampak keputusan dia adalah positif, mungkin lebih baik dia pergi ke fasiliti kesihatan yang lain untuk buat gold standard test, ataupun kita kata swab lah. Kita punya gold standard untuk tengok antigen pula, adakah dia benar-benar kita kata mendapat jangkitan COVID ya. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang benda ni dia boleh jadi macam memberi false impression lah, dan mendatangkan panik pada ramai orang sebenarnya. Okey, tapi saya ingatkan benda ni macam DG pun semalam dah buat press statement mengatakan bahawa rapid test ni kita tak sarankan sebagai satu screening ataupun satu ujian untuk confirm kepada kes COVID ni, tetapi kita sarankan gold standard test ataupun swab PCR itulah, real time PCR untuk tengok antigen. Dan kita tahu ada satu kes pun sebenarnya dia buat rapid test dan
test itu adalah Positif. negatif. Betul, satu kematian dikaitkan dekat negara kita ni, dia buat rapid test tu negatif, tapi lepas tu bila dia punya simptom mungkin tak berapa baik lagi, dia pergi ke hospital lain pula, dan bila kita buat gold standard test, dan ia adalah positif. So sebenarnya kita tak tahu, masih lagi dalam kajian Dr. Hanim. Okey, mungkin kita tengok soalan yang seterusnya. Ada yang tanya jika vitamin C dapat membantu mencegah COVID-19. Saya rasa ini pun ada pernah disebutlah sebelum ni. Vitamin C ni sebenarnya memang untuk kesihatan secara keseluruhan, tapi ia tidak dapat mencegah mana-mana penyakit. Ya, bermakna macam kita jaga, amalkan cara hidup sihat, makan makanan yang seimbang, minum air yang cukup, boleh ambil vitamin suplemen kalau perlu. Itu just untuk menjaga kita punya kesihatan keseluruhan, tapi tak bermakna ia boleh mencegah apa-apa penyakit. Sebab kalau memang ada dikatakan COVID-19 ni dia bergantung kepada imun sistem masing-masing. Dia punya, bila kita dapat jangkitan tu, macam mana orang tu punya respon kan, macam mana orang tu punya gejala. Jadi sebab itu kalau elok kita jaga kesihatan keseluruhan tanpa mengira apa jenis latar belakang lah. Okey. So ada juga soalan, sebab macam ramai orang masih mencari emas kan, tapi tak jumpa. So ada yang bertanya sama ada boleh tak saya pakai helmet dengan visor. Okey, ataupun ada tak yang macam boleh DIY sendiri pakai kain macam tu. Boleh tak Dr. Hanim? Kalau DIY tu saya ada terbaca juga, tapi dia kena gunakan 2 lapisan kain cotton, dan dalaman itu dia kena ada non-woven fabric. Mungkin untuk waktu sekarang ni agak susah sikit lah kita nak dapatkan, sebab kedai-kedai semua pun tutup kan. Jadi itu kena cari dengan lebih lanjut lah. Tapi yang tu untuk yang jahit sendiri memang ada sebenarnya doktor di hospital yang tidak cukup, mereka menggunakan kain cotton dan lapisan dalam dia tu non-woven fabric tu, dia seperti dia lebih kurang macam alcohol wipes tapi yang dah kering. Jadi bila dia guna, dia boleh basuh yang tu. Tapi kalau kata macam Dr. Fiza sebut pakai helmet dan visor, itu memang langsung bukan untuk mencegah lah, sebab memang visor hanya tutup depan, tapi daripada bawah dia tetap boleh masuk kan. Itu cuma mungkin menghalang habuk sahajalah. So ada juga yang tanya ni Dr. Hanim, dia kata dia dah buat swab tapi dah berapa hari masih tak dapat call. Adakah kalau tak dapat call tu maksudnya negatif? Okey. Buat masa sekarang, sebab seperti yang kita ketahui, makmal kita sangat terbeban teruk dengan tes-tes untuk wabak COVID-19 ni, sebab kita hanya ada macam Dr. Nur Hisham sebut semalam, berapa 1000 lebih makmal yang beroperasi, tapi kita kementerian akan tambahkan kapasiti makmal ni. Jadi sebelum ke tahap itu memang kita akan ada delay dari segi nak keluarkan keputusan. Walau bagaimanapun, yang mana yang positif biasanya kurang dari tempoh 3 hari memang dah akan tahu keputusan, sebab kita perlukan yang mana yang positif ni kita kena bertindak cepat, sebab kita kena terus admit ke ward lah, masuk ke hospital yang berkenaan lah. Yang mana yang negatif ni mungkin pemberitahuan dia sedikit lambat, tapi saya sarankan sesiapa yang dah buat test dan masih tertanya-tanya, masih tertunggu-tunggu, boleh kontak CPRC negeri masing-masing ataupun bilik gerakan di Pejabat Kesihatan Daerah. Nombor ni mungkin boleh dapatkan di internet kemudian lah ya. Ataupun mungkin boleh balik ke tempat yang mereka buat sampling hari tu kan. Ya, di klinik tersebut pun boleh cuba dapatkan maklumat, tapi memang pesakit sendiri pun boleh telefon lah dan bertanya bilik gerakan Pejabat Kesihatan Daerah atau CPRC Jabatan Kesihatan Negeri. Okey, ni Dr. Hanim ada juga yang bertanya lah ni, sama ada vaksin dah dijumpai ataupun belum? Okey. Macam mana tu Dr. Fiza? Vaksin ni sebenarnya satu proses yang mengambil masa sangat panjang. Dia bukan mudah dapat keluar dalam masa 2-3 bulan, tidak. Sebab vaksin ni perlu kajian yang sangat teliti, sebab vaksin ni kita nak guna untuk orang ramai. Jadi kita kena pastikan banyak aspek, keselamatan, keberkesanan, kos, penghantaran dan sebagainya. Jadi memang ada kajian sedang dijalankan lah di merata tempat, tapi memang akan ambil masa yang panjang. Jadi saya memang tak expect akan ada vaksin dalam masa terdekat, especially dalam tahun ini. Dan bila sesuatu vaksin dikeluarkan tu, dia kena melalui banyak proses untuk dia punya quality control dan akreditasi dan sebagainya. Jadi memang sangat mengambil masa lah. Okey, ada juga yang bertanya, sebab sekarang ni dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita masih dibenarkan ke pasar raya. Ya, betul. So mungkin ada yang nak membeli barang basah tu, dia kata dia takut kalau dia ambil sayur ataupun makanan basah tu mungkin dia akan terjangkit dengan virus COVID ni. So adakah boleh sebenarnya Dr. Hanim? Sebenarnya kalau kita membeli barangan, especially kalau yang dah berbalut, sepatutnya agak selamat, sebab kita cuma kena amalkan
macam tadi, basuh tangan cara yang betul, dan bila kita buka, kita basuh macam biasa. Kita basuh tangan kita dengan air dan sabun, lepas tu kita pegang makanan yang bersih. Sebab pasaraya pun dia ada dia punya quality control juga, dia pun ada jaga tahap kebersihan dia, dan dia bukanlah tebalkan sayur-sayur di atas lantai macam tu saja kan. Jadi kita pun kena ada kena percayalah dengan pengurus-pengurus pasaraya. Walau bagaimanapun, sebab tu kita tekankan memang basuh tangan tu sangat penting. Betul, jadi apabila kita pergi membeli, kita basuh tangan, balik rumah kita basuh tangan, dan baru kita proses apa-apa makanan yang ada di rumah. Ya, betul. Lagipun kita pun memang menyarankan kan Dr. Hanim kan, kita advise makan makanan yang dimasak kan. Jadi kita tahu apa-apa virus sekalipun, kalau dia berada dalam keadaan yang kita suhu yang terlampau tinggi ataupun boil temperature, biasanya virus akan mati. Jadi bagi saya tak ada masalah lah kalau kita masak makanan tu sebelum dimakan. Betul. Virus apa pun bagi saya dia akan mati, insya-Allah. Akan mati, ya, bukan cakap COVID saja. Ya, betul. Okey. Ada juga yang bertanya, untuk pesakit yang telah dijangkiti COVID-19 ni dan telah sembuh dan discharge dari ward, bolehkah mereka kontrak lagi sekali? Okey, kalau ikutkan sepatutnya, kalau seperti yang kita sedia maklum, bila kita terkena jangkitan, kita akan badan kita akan buat antibody. Jadi adalah sangat rendah risiko untuk dapat jangkitan kali kedua lah, melainkan virus tu dah ada mutation dan dah ada strain yang lain. Okey, jadi just teruskan penjagaan diri lah. Okey. Dr. Hanim, ada satu last soalan lah kita ambil. Dia kata, bilakah pandemik ini akan berakhir? Oh, ini jawapan yang memang tak ada siapa, ini memang tak ada siapa pun ada jawapan buat masa sekarang. Sebab itu kita tak tahu sampai bila, berbulan, setahun, tak pasti. Tapi mungkin lebih. Ya, mungkin lebih. Kita hanya kena amalkan pencegahan yang sepatutnya. Mungkin Dr. Fiza boleh summarize sedikit apa yang kita perlu sarankan kepada penonton sekalian lah. Okey, saya cuma nak tambah sikit tadi yang Dr. Hanim kata tu. Kalau kita tengok SARS ya, dia boleh orang kata berada dalam keadaan pandemik ni selama 18 bulan. Okey, tapi untuk virus ni kita masih tak tahu lagi. Tapi bagi saya, apa yang melalui report-report dan daripada kajian-kajian yang dilakukan, sebenarnya apa yang paling penting ialah social distancing. Balik pada basic, social distancing. Okey, lepas tu kalau kalau dekat rumah tu ataupun di mana-mana saja, kita patut basuh tangan secara regular ataupun selalulah. Basuh tangan guna air dan sabun. Sanitizer hanya bila keluar, kalau tak ada sumber air dan sabun. Basuh tangan dengan kerap, basuh tangan cara yang betul. Tak ada masalah kalau kita basuh tangan 2-3 jam sekali, 3-4 jam sekali pun tak ada masalah. Itu lebih baik sebab kita sentiasa menyingkirkan kuman. Betul. Dan kalau kita ada simptom kan Dr. Hanim kan, yang penting kita pakai mask kalau ada simptom, dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang terdekat, dapatkan pemeriksaan kalau kita ada risiko terutamanya. Jangan buat masa sekarang memang perintah kawalan pergerakan untuk duduk di rumah, tapi yang mana yang ada gejala, silalah ke klinik, silalah ke hospital. Kalau anda batuk juga, sepatutnya anda kena mengamalkan etika batuk yang betul lah. Sama ada kita boleh batuk di dalam sapu tangan, ataupun kita boleh ambil tisu dan buang di dalam tong sampah yang bertutup, ataupun kalau tak ada, kita boleh batuk di siku yang terlipat macam ni. Okey, so saya harap semua penonton di luar sana tu jelaslah apa yang kita bincangkan pada hari ini. Dr. Hanim, kepada yang tidak sempat bersama kami dari pagi tadi, kita akan untuk sepanjang minggu ni dari Isnin hingga Jumaat, kita ada FB Live Kementerian Kesihatan Malaysia setiap hari jam 10 pagi. Jadi siapa yang tidak sempat tadi boleh cuba bersama kami esok pula lah. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum.